Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai mad asli. Huruf mad asli ada 3 iaitu alif, waw dan juga ya. Untuk mudah untuk kamu ingat, kamu boleh ingat perkataan awi. Alif, waw dan ya. Okey. Mad asli dibaca dengan kadar 2 harakat. Jika kamu jumpa perkataan mad asli di dalam Al-Quran, kamu perlu baca berapa? 2 harakat. Okey. Baiklah, mari kita tengok dengan lebih mendalam lagi bagaimana dikatakan huruf alif, waw dan ya ni. Baiklah, yang pertama, huruf alif. Huruf alif untuk mad asli ini sebelumnya haruslah berbaris. Baris apa ni? Baris fathah, iaitu baris atas. Yang kedua ialah huruf waw. Huruf waw pula sebelumnya haruslah berbaris hadapan, iaitu berbaris dhammah. Yang ketiga huruf ya. Huruf ya sebelumnya perlu berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah. Okey, kita ulang semula. Huruf alif sebelumnya perlu berbaris fathah. Barulah kita boleh katakan itu adalah mad asli. Jika jumpa huruf waw dan sebelum huruf waw tu berbaris dhammah, iaitu berbaris depan, barulah kita baca dengan kadar berapa tadi? 2 harakat. Sebab apa? Sebab dia mad asli. Okey, yang ketiga hurufnya adalah ya. Bila kita jumpa huruf ya dan sebelumnya berbaris kasrah, ia dikategorikan sebagai mad asli juga. Taib. Mari kita lihat contoh untuk huruf alif. Yang pertama, an-nasa. Okey, huruf alif di sini tidak berbaris. Kan? Jika kita lihat yang berwarna merah ni huruf alif dan sebelum huruf alif ni huruf nun. Huruf nun ini berbaris fathah. Cukup tak adakah dia memenuhi syarat huruf alif sebelumnya kena berbaris fathah? Ya, jadi ia dikategorikan sebagai mad asli. Contoh yang kedua ialah asy-syahidina. Kita tengok huruf alif yang berwarna merah ni. Sebelumnya berbaris fathah. Sama seperti ini. Huruf alif sebelumnya berbaris fathah. Jadi, ia juga adalah contoh bagi mad asli. Okey, yang ketiga. Ba'duna. Okay, kita tengok huruf alif yang terakhir berwarna merah ni. Sebelumnya berbaris fathah kan? Berbaris atas. Jadi, ia juga adalah mad asli. Kita tengok pula bagaimana dikatakan huruf alif tapi dia bukan mad asli. Okey, contohnya seperti ini. Min ahli. Kita tengok huruf alif di sini. Huruf alifnya berbaris. Dan sebelum huruf alif ni huruf nun dan berbaris kasrah. Lain kan dengan yang sebelumnya berbaris fathah seperti yang ini. Yang an-nasa, asy-syahidin, ba'duna. Untuk min ahli ni huruf alif itu sendiri berbaris. Okay, satu lagi tips untuk kamu ingat itu adalah mad asli adalah huruf alif atau waw atau ya dia tidak akan berbaris. Faham tak? Bila dia ada berbaris, bila huruf alif, waw dan ya itu berbaris, dia bukanlah kategori dalam hukum mad asli. Okey, seterusnya ialah huruf waw. Kita tengok contoh yang pertama. Muslimuna. Okey, huruf waw tadi yang Ustazah ajar apa? Huruf waw perlu sebelumnya berbaris dhammah, iaitu berbaris hadapan. Jadi betul lah kan ni? Waw dia yang berwarna merah ni sebelum huruf waw ni huruf mim kan? Tengok baris huruf mim ni adalah baris dhammah. Jadi betul lah ini adalah mad asli. Okey, yang kedua. Yashtaruna. Okey, betul tak? Ini adalah mad asli? Ya, betul. Sebab apa? Sebelum huruf waw ni baris
dhammah iaitu baris hadapan. Okey. Yang ketiga. Wa aslahu. Wa aslahu. Waw ni sebelumnya baris apa? Sebelum huruf waw ni hurufnya berbaris apa? Ha-nya berbaris apa? Dhammah kan? Okey, jadi ia juga dikategorikan sebagai mad asli dan perlu dibaca 2 harakat. Okey, ini adalah contoh yang bukan mad asli tapi dia huruf waw. Contohnya apa? Wasi'un. Okey, kenapa Ustazah kata ini bukan mad asli? Kerana tadi Ustazah kata mad asli ni huruf dia alif waw dan ya dia tidak akan berbaris. Yang berbarisnya adalah huruf sebelumnya. Jadi huruf waw di sini dia berbaris atas, berbaris fathah. Jadi wasi'un ni bukanlah mad asli. Baiklah, huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya perlu sebelumnya berbaris kasrah iaitu berbaris bawah. Kasrah adalah baris bawah. Okey, baiklah kita tengok contoh yang pertama. Yu'tihi. Kita tengok huruf yang berwarna merah ni adalah huruf ya. Okey, kita tahu huruf ya itu huruf mad asli. Okey, kita tengok sebelumnya. Baris kasrah ke tak? Kita tengok huruf ta. Huruf ta di sini adalah berbaris bawah iaitu berbaris kasrah. Jadi, ia adalah mad asli. Okey, contoh yang kedua. Bil mufsidina. Okey. Ya di sini juga huruf sebelumnya berbaris bawah sama juga seperti contoh yang atas tadi. Jadinya ia juga adalah mad asli. Okey, yang ketiga. Dinakum. Dinakum. Okey, ya di sini sebelumnya huruf dal. Okey. Okey, ya di sini tak berbaris kan? Okey, jadi dia dah cukup untuk syarat pertama mad asli. Kita tengok syarat keduanya. Sebelumnya berbaris kasrah ke tidak? Okey, di sini dal dia berbaris kasrah. Jadi ia adalah mad asli juga. Kita tengok contoh yang bukan kategori mad asli. Okey, bila kita di sini adalah biyadillah. Okey, syarat pertama yang Ustazah ajar tadi apa dia? Huruf dia bukanlah yang berbaris. Okey, ya di sini berbaris. Okey, jadi dah confirm lah salah kan. Okey, jadi kita tengok sebelumnya dah ikut juga berbaris kasrah tapi sebenarnya dia bukan mad asli sebab apa? Ya ni berbaris. Jadi kita tak perlulah baca dia panjang. Kita baca secara satu harakat sahaja, pendek sahaja. Biyadillah. Jangan baca billah pula ya sebab ya ni dia ada baris. Jadi bila ada baris dia ada bunyi. Okey. Boleh faham tak? Boleh ke boleh? Okey, Ustazah hari ni jadi pisang. Okey, baiklah. Secara kesimpulannya, huruf mad asli ada 3. Iaitu apa dia? Alif, waw dan ya. Ingat awi, ingatlah mad asli. Ingat apa? Awi, ingatlah mad asli. Okey, yang kedua. Dia dibaca dengan kadar 2 harakat. 2 harakat. 2 je tau. Bukan 3, bukan 4, bukan 5. Okey, huruf dia ialah alif, waw dan ya. Syarat dia apa? Alif syarat dia sebelum huruf alif ni perlu berbaris fathah iaitu berbaris atas. Huruf waw pula sebelumnya perlu berbaris dhammah iaitu berbaris hadapan dan huruf ya sebelum huruf ya perlu berbaris kasrah. Dan apa lagi satu syarat yang paling penting? Huruf-huruf mad asli alif, waw dan ya ni tidak berbaris. Yang berbarisnya huruf apa? Ya, huruf sebelumnya. Okey, baiklah yang terakhir. Ini adalah contoh yang kita boleh tengok. Ada contoh bagi huruf alif, ada contoh bagi huruf waw dan juga huruf ya. Contohnya terdapat di dalam surah Ali Imran yang kita baca tadi. Contoh ini kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin.
wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Okay, kalau kita tengok ar-rasula, sula. Okay, sula ni adalah huruf mad asli kan, waw ni. Dan dia tak berbaris dan sebelumnya berbaris hadapan. Ya, dia adalah mad asli, perlu dibaca 2 harakat. Okay, faktubna. Faktubna. Faktubna pun adalah mad asli. Untuk huruf alif di sini tak berbaris. Okey, jadi dia dah memenuhi syarat mad asli. Sebelumnya pun berbaris fathah, sama juga dengan syarat-syarat yang kedua tadi. Jadinya dia adalah mad asli. Kita perlu baca 2 harakat. Okey, yang terakhir syahidin, asyahidina. Ya ni perlu dibaca panjang, iaitu 2 harakat. Okey, itu sahaja untuk pelajaran kita. Okay, sebelum Ustazah akhiri kelas kita berkaitan dengan mad asli pada hari ini, Ustazah nak nasihatkan kamu untuk banyakkan membaca Al-Quran. Tak kisahlah kamu lancar ke tak lancar ke. Okay, cuba kamu baca yang dekat slide Ustazah ni kan. 2 pahala buat mereka yang belajar Al-Quran. Ini adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, bersabda Rasulullah SAW, orang-orang yang merangkak-rangkak ketika membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, kalau kita baca Al-Quran dan kita merangkak-rangkak, walaupun kita merangkak-rangkak, kita dapat 2 pahala tau. Sebab apa? 1 pahala untuk kita baca Al-Quran. 1 pahala lagi sebab kita usaha. Sebab kita berusaha walaupun kita tak pandai baca Quran, merangkak-rangkak, kita usaha juga nak baca Al-Quran. Sebab itulah orang yang baca Al-Quran merangkak-rangkak ni, dia diberikan 2 pahala. Kalau diberi pilihan 1 ke 2 ke, mestilah nak yang 2 kan. Jadi kalau kamu dalam kategori orang yang berangkat-rangkak dalam membaca Al-Quran, jangan putus asa. Banyakkan lagi baca Al-Quran sampai kamu lancar. Okey, sebelum habis, jangan lupa muat naik rakaman bacaan Al-Quran kamu di Padlet. Okey, kalau kamu tak tahu macam mana nak upload atau muat naik rakaman kamu boleh hubungi Ustazah ya di talian bawah ni. Kemudian jangan lupa jawab kuis yang Ustazah dah sediakan, iaitu kuis berkaitan dengan mad asli di word wall. Okey, itu sahaja. Sekian, jumpa minggu hadapan. Bye-bye.